أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانية سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Setengah daripadanya Taurat Nabi Musa dan Injil Nabi Isa dan Zabur Nabi Dawud dan Quran Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Itu muka surah 17 daripada bawah 8 baris. Jadi alhamdulillah pagi ini kita dapat lagi meneruskan mana pengajian kita kitab Faridatul Faraid di dalam ilmu bahas tentang ilmu usuluddin. Jadi hari ini kita agak terlewat sikit bersiaran kerana sekarang ni di Kelantan ini hujan tak berhenti-henti. Ini dah musim dia dah. Jadi begitu pergerakan tu dia jadi lambat lah. Hantar anak sekolah macam-macam lah. Kereta pun dah jadi semakin banyak di atas jalan. Kerana semua orang bergerak dengan kereta. Jadi begitu jadi masa pun jadi terenjok orang panggil. Itu kita minta maaf. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan pengajian kita ni dengan lancar. Tak apalah terlewat sedikit. Asalkan kita tu masih alhamdulillah, makna masih lagi alhamdulillah kita dapat meneruskan lagi. Baiklah kita sambung pelajaran kita pada kata melalui kitab Faridah ini setengah daripadanya. Setengah daripada kitab. Wajib kita beriman bahasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab. Maka setengah daripada beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu setengah daripada keperluan manusia. Kitab itu adalah pedoman Al-Quran baik dan lain daripada Al-Quran. Pedoman daripada Allah Ta'ala. Petunjuk daripada Allah Ta'ala. Bagaimana kita nak menjalani kehidupan di dunia ini. Untuk dan khususnya adalah untuk melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga melakukan hubungan dengan manusia di atas jalan yang Allah Ta'ala kehendaki. Apa yang Allah Ta'ala mahu daripada kita. Bagaimana sepatutnya kita ini mana berperanan di dunia ini. Jadi begitu Allah Ta'ala turunkan Alkitab itu ialah sebagai suatu cara untuk orang panggil memberi panduan, pedoman kepada kita. Jadi macam segala perkara lah, kereta ke, apa pun mesin ke, semuanya dia ada buku panduan. Daripada sebesar-besar sehingga sekecil-kecilnya.
Cuma oleh kerana kita rasa kita boleh, kita tahu dah nak menggunakannya, kita tak guna buku panduan itu. Jadi Al-Quran atau kitab-kitab lain yang diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah kitab panduan untuk kita dapat meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setengah daripada beberapa kitab Allah Ta'ala itu ialah mana Taurah. Taurah ialah bagi Nabi Musa alaihi salam. Angka nombor 3, dia punya ta'liq dia. Nota kaki dia. Kalau buku-buku zaman sekarang dia panggil nota kaki. Dibuat di bawah tu, kaki mana bawah. Tapi makna kitab-kitab lama tu dia ada di tepi, dia ada kadang-kadang ada juga di bawah. Di bawah pun dia mengambil ruang yang agak besar. Dia memberi ruang kepada huraian-huraian. Di sini di bahagian tepi itu maknanya angka nombor 3. Daripada angka nombor 3 yang di dalam itu pada kata daripadanya Taurah bagi Injil, kita pun cari di luar itu agak ke atas sedikit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 baris daripada atas. Itu angka nombor 3 qauluhu Taurah. Qauluhu Taurah dan Injil. Ketahui olehmu bahawasanya Taurah yang asli dan Injil yang asli itu telah terketiadaan. Itu bahasa dululah. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada keduanya. Dahulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Injil mana Taurah yang asal. Injil yang asal ni belum daripada Nabi dilahirkan lagi pun dah tak ada dah. Maksud tak ada tu macam mana? Maksudnya yang asli itu telah diselewenkan. Ini kerja-kerja para orang panggil pendeta mereka sendiri yang mengubah-ubah tahrif, mengubah-ubahkan teks yang asal, baik Taurah, baik Injil. Telah diubah kepada yang ditulis oleh manusia. Injil itu adalah merupakan beberapa kitab-kitab Injil yang besar-besar. Manakala ada Injil yang agak paling dekat kepada teks yang asal Injil, maka itu disembunyikan. Begitu seperti Injil Barnabas dikatakan yang paling dekat kepada naskah yang asal. Begitu disembunyikan daripada orang-orang Kristian. Tidak didedahkan kepada mereka. Itu makna khianat mereka. Dan yang ada sekarang ini adalah tulisan-tulisan tangan manusia. Jadi sebelum daripada Nabi kita dilahirkan lagi, sudah tidak ada dah Taurah yang asli, Injil yang asli kerana ianya telah diubah dah. Maknanya Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 3000 tahun. Jadi sudah tentulah 3000 tahun itu masa yang agak lama, agak panjang. Berlaku dengan Yahudi ni yang sekarang duk buat onar di Palestin sana ini. Jadi mereka ini maknanya nabi mereka bunuh. Jadi kalau nak mengubah kitab itu benar yang sangat mudah. Tidak ada apa-apa pun. Kalau nabi mereka sanggup bunuh, tergamuk mereka membunuh nabi-nabi mereka. Tidak pelik dengan keadaan mereka mengetahui kebenarannya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi ahli kitab ini mana mereka tidak menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul itu bukan kerana mereka tidak tahu. Sebagaimana orang-orang jahiliyah musyrikin Makkah. Orang Yahudi ini cukup mengenali Nabi itu adalah benar-benar rasul yang dijanjikan di dalam kitab Taurah mereka dan Injil mereka. Namun inadiyah mengatasi segala. Inadiyah makna degil. Keras king kata orang Kelantan. Terlalu degil bangsa Yahudi ini. Sehingga mereka tak menerima. Dan tak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengenalan mereka terhadap Nabi Muhammad
ya sebenar inilah orang yang betul-betul tidak ada silap lagi. Tidak bertukar lagi bahasanya inilah orang ketika mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali pertama semasa Nabi muncul. Dan mereka lah yang melihat, yang mula-mula melihat Nabi daripada Quba. Daripada Quba, kampung Quba. Nah, Nabi duduk di Quba, mendirikan Masjid Quba. Pada hari Isnin, Nabi mula bergerak hijrahnya ialah pada malam Senin. Senin seminggu selepasnya sampai bersama dengan Abu Bakar dan juga dalal makna penunjuk jalan. Nabi singgah di Quba. Lalu hari Jumaatnya Nabi masuk ke Madinah. Manakala yang menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di pinggir Madinah, di luar sedikit kota Madinah, di suatu tempat yang berbatu hitam. Begitu tidak ada pohon kayu. Di situ tempat menunggu itu. Jadi Madinah ini ialah suatu perkampungan yang zatun nakhlah, yang mempunyai pohon-pohon tamar. Begitu Nabi Musa AS ketika dalam siri kembaranya sampai ke Madinah ini, daripada luar Madinah, Nabi Musa menunjukkan kepada kaum dia, kamu lihat ini sejauh mata memandang itulah tempat yang akan datang di sini, duduk di sini, bermukim di sini. Itulah Nabi akhir zaman, Ahmad, yang disebut dalam Taurat, yang disebut dalam Injil. Lalu dengan sebab itu sebahagian daripada kaum Nabi Musa AS tidak mahu meneruskan perjalanan bersama Nabi Musa AS. Ya Rasulullah, kami nak tunggu Nabi akhir zaman ini. Bolehkah ya Rasulullah? Ya Rasulullah, dia panggil mana? Mereka meminta merayu kepada Nabi Musa AS. Tak apa dah. Tak apalah, dah kamu nak duduk sini, duduklah di sini. Bukannya kamu nak buat benda tak elok. Tak apalah. Kamu nak tunggu Nabi akhir zaman. Begitu mereka ini sudah tentulah yang zaman Nabi Musa itu dia tidak akan bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia nak keturunan. Dia itu maknanya sempat berjumpa dengan Nabi. Dengan sebab itu generasi demi generasi dipesankan supaya jangan tinggalkan bumi ini, makna Madinatul Munawwarah sekarang. Yang dulu disebut sebagai Thaibah, disebut sebagai Yathrib. Jadi begitu generasi demi generasi bersilih ganti, sampailah kepada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dilahirkan pada malam itu cemerlang satu bintang yang dinamakan sebagai bintang Ahmad. Keesokan hari satu pendeta Yahudi yang alim tentang kitab Taurat, maka dia pergi ke dataran yang di situ ada mimbarnya, lalu melaungkan bahawasanya semalam telah lahir Nabi akhir zaman, kerana maknanya semalam aku telah melihat bintang Ahmad terbit mana dan cemerlang. Itu apa yang dinyatakan di dalam kitab Taurat. Jadi yang menyatakan begini, dia tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Nabi 53 tahun selepas daripada itu barulah hijrah ke Madinah. Jadi yang menunggu-nunggu kedatangan Nabi itu ialah Ansar, Muhajirin yang berhijrah awal sebelum daripada hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi. Nabi berhijrah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi suruh makna para sahabat pergi dahulu, kerana itu satu cara, satu kaedah untuk orang panggil tidak memudaratkan sahabat-sahabat. Kerana kalau sahabat hijrah bersama dengan Nabi, pada masa itu Nabi itu sudah sampai kepada satu tahap yang mana mereka akan bunuh Nabi kalau berjumpa dengan Nabi. Jadi kalau Nabi berhijrah bersama dengan para sahabat yang lain, maknanya sahabat-sahabat lain akan diganyan, akan dikerjakan. Sementara mereka keluar daripada kota Mekah dengan bahawa mereka tahu mana orang musyrik Mekah ni tahu bahasanya Nabi Muhammad masih lagi ada di dalam kota Mekah, maka mereka tidak mengganggu sangat perjalanan sahabat-sahabat untuk keluar daripada Mekah. Itu sebabnya mana majoriti maknanya yang Muhajirin itu makna keluar sebelum daripada, makna berhijrah sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan golongan yang tiga menunggu-nunggu kedatangan Nabi ialah Yahudi. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dia telah menunggu selama 3,000 tahun. Tetapi semenjak ura-ura bunyi kabar angin bahasanya Nabi telah keluar daripada Mekah. Padahal perjalanan mereka itu pada zaman itu sampai 7, 8, 9 hari. Lalu setiap hari mereka bila dah tahu dengan kabar kata Nabi sudah keluar, setiap hari menunggu Nabi sampai waktu tengah hari panas terik matahari, tidak ada tempat yang untuk berteduh.
terpaksa mereka pulang. Setiap hari begitulah sehingga hari yang Nabi itu muncul di antara bukit-bukit. Lalu golongan Ansar sudah kembali ke rumah. Muhajirin juga telah kembali kepada rumah. Yang tinggal lagi ialah Yahudi. Dia masih terus menunggu-nunggu dan akhirnya mereka nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu melangkah kepada orang Islam. Wahai kaum muslimin, habuan kamu sudah sampai. Tapi adakah mereka melihat Nabi Muhammad dan mereka yakin tidak bertukar dah. Inilah orangnya yang disebut-sebut Nabi akhir zaman ini. Begitu Allah Ta'ala mensifatkan di dalam Al-Quran. Bagaimana mantapnya, maknanya orang panggil teguhnya pengenalan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya'rifunahu, mereka itu ahli kitab. Mereka mengenal akan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka mengenali anak sendiri. Kenal itu maksud kenal apa dia? Makna kenal itu ialah tamyiz. Membezakan, dapat bezakan. Itu makna kenal. Kalau kita keluar daripada masjid, lalu kita sauk selipar orang lain, maknanya kita ni tak kenal selipar kita. Tak kenal tu maksudnya ialah tidak boleh nak membezakan. Itu maksudnya tidak kenal. Jadi kenal itu boleh bezakan. Anak kita sendiri, pengenalan kita yang paling mantap ialah, pengenalan yang paling mantap ialah ada kepada ibu bapa terhadap anak mereka. Mereka tidak akan tertukar anak mereka sendiri dengan anak orang lain. Ketika pergi mengambil anak-anak yang bersekolah dengan pakaian seragam mereka itu tidak menjadi halangan untuk ibu bapa itu mengenali anaknya mana. Karena pengenalan ibu bapa terhadap anak-anak ini sangat-sangat mantap. Jadi Allah membandingkan pengenalan mereka itu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan dengan sebab itulah mereka meyakini bahasanya, ya betul ini Nabi yang dijanjikan dia. Tapi mungkin dia bangsa Arab. Kita tak mau bangsa Arab, kita nak Bani Israel, kita nak Yahudi. Lalu itulah makna mereka tak terima keraskin, apa yang keraskin. Keraskin ni maknanya orang yang degil. Tak mau terima kenyataan yang sebenar, realiti yang sebenar. Lalu mereka tidak menerima Nabi, tak beriman. Sebab itulah kita dah belajar dulu, semata-mata tahu itu bukan iman. Iman itu mesti tasdik di dalam hati. Baiklah. Jadi dia kata, Taurat dan juga Injil yang asli, yang sebenar, sebelum daripada Nabi dilahirkan pun sudah tiada. Dan kalau Nabi Musa AS dalam sekitar 3,000 tahun, manakala Nabi Isa AS hampir 600 tahun. Karena tahun gajah itu ialah 580 begitulah lebih. 580 tahun lebih gitu. Itu jarak di antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa. Itu dah masa yang berlakunya tempoh penyelewengan agama. Tetapi di antara selang Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad itu ada dah Rasul. Seperti yang kita belajar dulu, Nabi Gabriel, Hanzalah, Khalid bin Sinan. Khalid bin Sinan ni selepas daripada Nabi Isa 100 tahun. Kemudian Hanzalah 300 tahun lepas daripada Nabi Isa AS. Jadi selang di antara Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Isa itu dia adalah. Tapi begitulah manusia. Jadi yang selepas daripada Nabi Isa itu makna Hanzalah baik Khalid bin Sinan, mereka menggunakan syariat Nabi Isa AS. Dan makna kita Injil juga. Jadi selepas daripada itu, kitab Injil itu telah diselewengkan. Jadi tampil penulis-penulis Injil. Penulis-penulis Injil. Jadi mereka menulis Injil dan membangsakan itu ialah daripada Isa AS. Dan mereka mempunyai panggil akidah mereka sendiri. Walaupun kita katakan mereka itu tidak penulis-penulis Injil itu sendiri dianggap mulia. Mana mereka itu maknanya
kalam yang ditulis oleh mereka itu ialah daripada Tuhan. Itu merapu mereka lah. Jadi, telah ketiadaan dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab Al-Ahdul Qadim dan kitab Al-Ahdul Jadid. Al-Ahdul Qadim perjanjian lama, Al-Ahdul Jadid itu dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Melayu makna perjanjian lama, perjanjian baru. Yang gabungan keduanya itu dinamakan sebagai Alkitab. Itu kalau di Indonesia itu dia banyak dah. Kita belajar subjek Muqaranatul Adyan. Itu guru kita, ustaz kita yang mengajar itu ialah orang daripada sebelah selatan Thailand. Dia belajar di Indonesia. Jadi dia begitu orang panggil, dia faham tentang orang panggil perjuangan di selatan Thailand dan juga apa yang berlaku di Indonesia. Jadi dari segi, sebab itulah ulama-ulama kiai-kial. Mana Indonesia ni mereka begitu sangat orang panggil makna persiapan mereka memahami agama Kristian sebab mereka terdedah kepada agama Kristian itu di sana. Tidak sebagaimana Malaysia. Di Malaysia kita ni kalau Kristian itu Cina, India. Tapi kalau di Indong ini, di Indonesia, baik Hindu Bali. Di Bali itu dia ada Hindu. Madhab Hindu Bali. Hindu juga. Kristiannya itu ialah orang Indonesia. Indonesia lah, bangsa Indonesia. Tapi agamanya, Kristian, sangat ramai. Jadi, Al-Ahdul Qadim, itu di Indonesia masa kita belajar dulu, guru kita dia kata, benda ni, Alkitab ini disebarkan secara percuma kepada orang awam dengan sebegitu mudah. Itu semua daripada da'iyah dia lah. Cara dia nak berdakwah. Dia berikan Alkitab ini kepada mana orang-orang awam, supaya tak apalah dengan terjemahan bahasa Indonesia. Jadi Alkitab itu mengandungi dua kitab. Yang pertama Al-Ahdul Qadim. Al-Ahdul Qadim itu ya perjanjian lama. Jadi perjanjian lama ini tidak disebutkan dia punya penulis. Tapi bukanlah Taurah yang asli sebagaimana yang kita belajar ni, yang merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Ahdul Qadim mana perjanjian lama. Yang satu lagi ialah Al-Ahdul Jadid. Al-Ahdul Jadid ini ialah perjanjian baru. Itu yang dinamakan begitu. Dan gabungannya itu keduanya itu dia panggil Alkitab. Ini dalil menunjuk ke bahasanya sebenarnya agama Kristian itu adalah sebenarnya daripada Yahudi. Jadi kalau kita belajar Muqaranatul Adyan, pengasas kepada Kristian itu ialah Nabi Isa. Dari segi Islamnya tidak betul. Semua para rasul adalah beragama Islam. Itu jelas Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Wa nahnu lahu muslimun. Dan orang Yahudi yang mendakwa mereka mengambil agama daripada Bani Israel. Anak-anak Nabi Yaqub AS. Itu bohong. Allah Ta'ala bertanya di dalam Al-Quran. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut. Idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Adakah kamu ada ketika Nabi Yaqub AS hadir dekat nak mati? Ketika itu berlaku dialog di antara Nabi Yaqub AS dengan anaknya seramai 12 orang. Semuanya laki-laki. Ketika Nabi Yaqub AS berkata kepada anak-anaknya, Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu akan sembah selepas daripada ayah meninggal dunia. Jadi Nabi Yaqub dia tak tanya ma ta'kuluna, apa yang kamu akan makan, dia tak bimbang itu. Yang dia bimbang ialah agama. Kamu akan sembah siapa dia? Qalu berkata semua anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan sembah Tuhan bapa dan Tuhan bapa kepada bapa. Sabda Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqo. Mana-mana bapa kepada bapa, mana Ibrahim, Ismail dan Ismail anak kepada Nabi Ibrahim, dan Ishaq bapa kepada Yaqub.
Ishak anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yaqub anak kepada Nabi Ishaq. Jadi ilahan wahida, yakni Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Kami semua baginya bagi Tuhan yang satu ni, yakni Allah Subhanahu wa taala. Muslimun maknanya menyerah diri kepada Tuhan yang satu ini. Jadi anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam yang digelar sebagai Bani Israel ini mengaku mereka Islam. Jadi kalau Yahudi mendakwa bahasanya mereka mengambil agama daripada anak Nabi Yaqub, bermakna agamanya ialah agama Islam. Tapi kamu buat agama yang lain, yang suku, yang berbeza. Dengan syariat yang berbeza yang kamu reka-reka sendiri-sendiri. Jadi dalil bahasa Kristian itu sebenarnya dia agama Yahudi bukan agama dakwah. Kristian agama dakwah. Mengajak manusia kepada masuk dalam agama Kristian. Jadi agama Kristian itu adalah alat bagi Yahudi sebenarnya. Dan pendiri kepada agama Kristian itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Orang yang mendiri dan mengasaskan agama Kristian itu ialah Paulus. Sebab tu dalam kitab Injil itu, dalam Bible itu dia ada surat-surat Paulus. Selain daripada 4 Injil, Bible makna yang besar. Dia ada Injil Matius, itu boleh tengok. Ada Alkitab. Saya pun masih ada lagi. Yang kita duk belajar dulu, kita belajar. Mana Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Yohanes tu maksudnya Yahya lah. Itu kitab Injil hok besar-besar ada 4. Kemudian yang lain-lain itu ialah surat-surat Paulus. Yang mereka ini disebut sebagai Rasul. Jadi, selain daripada 4 Injil ini masih ada lagi. Sebagaimana kita sebut Injil Barnabas itu yang disembunyikan daripada orang-orang Kristian supaya orang Kristian tidak menemuinya. Kerana kalau membaca Injil Barnabas ini dikatakan paling dekat kepada orang panggil kepada Injil yang asli. Jadi itu dibimbangi oleh mereka pendeta-pendeta mereka, rahib mereka itu menyembunyikan Injil Barnabas ini supaya jangan sekali-kali terlepas kepada orang Kristian yang kalau mereka membacanya boleh menyebabkan mereka boleh masuk Islam. Sebab itu mereka setiap tahun ada muktamar mereka. Dan serangan-serangan ulama Islam kepada mereka. Mereka tak mampu jawab. Mereka ubah suai. Ini kerja mereka. Menyelewengkan agama. Ini maknanya Al-Ahdul Jadid yang ada sekarang ini bersama Al-Ahdul Qadim, perjanjian lama dan perjanjian baru yang disebut sebagai Injil ini bukan yang asli, bukan yang asal. Jadi itulah kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, adapun kita Al-Ahdul Qadim dan juga Al-Ahdul Jadid yang ma'ruf. Yang ma'ruf tu maksudnya yang kita tahu berlaku, mana Alkitab tu lah. Yang dia Alkitab. Kita kadang-kadang orang awam ini, kalau di hotel dulu ada banyak hotel tu diletakkan Alkitab ini. Bagaimana diletakkan Al-Quran untuk orang Islam. Itu semua daripada dakwah mereka. Mereka sengaja meletakkan mana Alkitab ini supaya dibaca oleh orang Islam yang menginap di hotel mereka itu. Jadi Alkitab ini kita kalau kita tak belajar tentang ini, makna kita Alkitab. Alkitab tu bahasa Arab tu. Alkitab ada al lagi, alif lam. Jadi sudah tentulah itu sangat mengelirukan. Sebenarnya dia adalah Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid. Yang itu bukannya Injil dan juga Taurat yang asli yang sebenar. Yakni yang ma'ruf keduanya dengan Taurat dan juga Injil pada masa sekarang. Maka iaitu bukan Taurat dan Injil yang dikehendaki di sini. Bukan keduanya daripada karangan manusia. Taurat yang sebenar adalah wahyu Allah kepada Nabi Musa. Injil yang sebenar ialah wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Isa AS. Dan sifatnya adalah tidak sama sebagaimana kalam-kalam. Mana kalam makhluk. Jadi telah menyatakan demikian itu. Bahawa Injil Taurat yang ada sekarang ini bukannya asli.
Bukan masa Nabi dilahirkan tu tak ada dah aslinya. Maknanya zaman Nabi pun tak ada dah. Jadi kalau zaman kita agak lebih. Oleh ampunnya kita izharil haqq. Tapi begitulah dakwah mereka. Cara mereka nak tackle kita umat Islam khususnya. Ketika saya masih belajar dulu, tahun 97. Kita belajar fiqh dakwah, muqarranatul adyan. Ada seorang ustaz yang mendedahkan itu tahun 97. Masa tu internet baru-baru nak naik, nak ada. Ada dah, tapi tidak begitu rancak. Begitu ada dah. Satu surah yang dibuat oleh mereka ini Al-Quran lah, dia buat Quran. Dia reka Al-Quran. Nama surah itu ialah surah Al-Muslimun. Surah Al-Muslimun. Tidak ada dalam Quran surah Al-Muslimun. Perkataan Al-Muslimun itu banyaklah. Yang ada surah Al-Mu'minun. Tapi kalau orang yang tidak begitu mempedulikan agama, tidak belajar, itu surah Al-Muslimun. Jadi sudah tentulah tidak ada keraguan kepada mereka. Ya akhirnya mereka boleh menerimanya. Jadi surah Al-Muslimun ni tidak ada. Al-Muslimun, perkataan itu ada lah. Jadi kandungannya macam mana? Kandungannya akhirnya dia menuju kepada Nabi Isa itu ialah Tuhan, anak bapa lah. Jadi itu maksudnya ialah mana bila kita ni dia kok mana pun untuk keselamatan kita kena ambil, kalau kitab pun sama juga kitab. Ambil kitab yang asal. Quran supaya kerana Quran itu payah sikit orang nak menyeleweng tu. Jadi dalam kitab Izharul Haqq diterangkan begitu. Qala muallifur rahimahullah taala, kita masuk semula pada kata setengah daripadanya ialah Taurat Nabi Musa dan Injil bagi Nabi Isa AS. Wajib kita beriman. Secara tafsili bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa AS. Sebab ada kenyataannya dalam Quran. Begitu juga mana dalam Quran? Dalam surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bain. Mana yang membenarkan. Allah Taala menurunkan kitab-kitab untuk membenarkan sebelum daripada turunnya Nabi Muhammad, turunnya Al-Quran, dan sebelum mana bangkitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala dah turunkan kitab sebelum daripada tu. Di antara fungsinya ialah musaddiqan lima. Mana untuk nak membenarkan apa yang ada di maknanya orang panggil mana Al-Quran. Untuk membenarkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya Nabi Musa Injil Nabi Isa alaihissalam, dan Zabur Nabi Daud alaihissalam. Jadi kalau kita Taurahnya mengandungi syariat Nabi Musa alaihissalam, begitu juga Nabi Isa. Adapun Zabur Nabi Daud. Zabur ini dia kandungan dia, konten dia lebih kepada pujian-pujian kepada Allah Taala. Ya, sebabnya Nabi Daud itu adalah suaranya sangat merdu. Jadi kalau kita kata sekarang mana qasidah lah. Tapi bukan begitu. Maksud ini adalah kalamullah. Diberikan kepada Nabi Daud, tidak membawa syariat yang baru. Masih lagi meneruskan syariat Nabi Musa AS. Itu Nabi Daud AS. Dan yang terakhirnya ialah Al-Quran Nabi kita Muhammad, bagi Nabi kita Muhammad alaihi wa alaihi wassalatu wassalam. Itulah
4 kitab yang wajib kita tahu secara tafsili. Sebab itu dinyatakan. Nah, dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dia kalimah baik. Tak ingat maksud. So ni kalimah. Mana Allah Ta'ala yang menurunkan, maknanya mana Injil, Taurah, Injil dan Al-Furqan. Furqan tu maknanya Al-Quran dah. Kerana ini 4 ini disebut di dalam Quran, maksud maknanya kita kena wajib kita beriman. Ada bagi Allah Ta'ala mana sekalian banyak mana surat-surat. Jadi yang besar-besarnya saat inilah 4 Injil tadi. Tapi itu bukan hakikat yang sebenar, Injil yang sebenar. Itu karangan manusia. Tapi bagi etika orang Kristian, mereka mengakui Matius mengarang kitab Injilnya. Tetapi itu adalah ilham daripada Allah Ta'ala. Dia kata, jadi kalam yang suci juga. Tu cara dia. Jadi, maknanya, itu wajib kita tahu secara tafsili. Dan selain daripada itu ada lagi berbentuk suhuf. Lembaran-lembaran kepada nabi-nabi yang lain. Dan wajib i'tiqad bahawasanya afdal sekalian makhluk itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita i'tiqad tartib asyrafiyah, afdaliyah, yang paling mulia, yang paling lebih di kalangan makhluk di sisi Allah Ta'ala. Siapakah yang paling mulia ataupun apakah yang paling mulia? Tidak ada masa, tempat, apa-apa orang yang lebih mulia daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah ranking dari situ orang panggil yang paling mulia, paling hebat ialah nombor 1. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duduk pada tahap nombor 1. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya kalau suatu ketika dulu ada akhbar di Indonesia yang membuat senarai top 10 manusia yang paling popular lah di dunia. Jadi begitu Nabi Muhammad itu bukan berada pada nombor 1. Begitu diprotes oleh umat Islam di Indonesia. Itu menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makhluk bukan manusia. Dibandingkan dengan sairil makhlukat, sairul anam, mana makhluk yang paling mulia, bukan manusia yang paling mulia. Jadi kalau manusia yang paling mulia itu dibandingkan hanya di kalangan manusia saja. Ini dibandingkan dengan semua makhluk yang wujud ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang paling mulia. Wajib kita i'tiqad. Wajib kita i'tiqad makhluk yang paling mulia, yang paling afdal sekalian makhluk itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mengatasi sekalian makhluk. Sebutkan makhluk-makhluk yang besar seperti langit, arash, kolam, kolam Nabi, peno, langit sebut dah, syurga, neraka, malaikat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling utama, paling lebih sekali. Mengatasi semua makhluk. Itu kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang afdal kemudian daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi Ibrahim. Mengapa tidak? Dia adalah Abul Anbiya, pok kepada sekalian nabi-nabi. Itulah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Musa, lepas daripada Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Maka Nabi Isa, maka Nabi Nuh. Itu 5 orang ini. Dan yang 5 ini dinamakan mereka itu Ulul Azmi. Kemudian Ulul Azmi di luar itu ada keterangan qauluhu Ulul Azmi, artinya segala yang mempunyai sabar. Yang mempunyai sabar dengan
menanggung beberapa banyak kesusahan atau mempunyai jazam, putus artinya meneguhkan segala pekerjaan. Itu mana ulul azmi, mana 5 orang ni ialah terafdal makhluk, mengatasi malaikat. Tu. Jadi mereka ini adalah yang terbaik. Zahir dan batin, khalqan wa khuluqan, perangai dan juga tindakan-tindakan. Mereka itu sangat benar. Tu. Para sahabat-sahabat ini adalah yang Nabi memuji mereka itu bersama 2 golongan yang lain. Khairu kurni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini maksudnya golongan yang kedua yang datang menemui Nabi, yang ketiga itu menemui dengan para mana tabi'in. Tu. Jadi Nabi Musa, itu yang digelar sebagai ulul azmi. Al-azm makna azam, keazaman yang tinggi. Kalau tidak, mana mungkin mereka boleh menyanggahi, melawani. Dengan orang panggil golongan-golongan yang sesat. Jadi, dinamakan sebagai golongan ulul azmi. 5 orang ni. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi Nuh alaihi salam. Ini 5 orang ulul azmi. Yang paling kuat tentangan daripada musuh-musuh mereka, dan agak itulah jadi ulul azmi dinamakan. Kemudian selepas daripada ulul azmi itu, maka segala rasul yang lain daripada mereka itu seramai 313. Di atas satu qaul jadi tolak 5, jadi 298. Kalau kita katakan yang Nabi seluruhnya ialah 13. Itu termasuk Nabi Syis. Tu Nabi Syis. Dia itu dah tu nak fana sikit. Sebab hujan lebat. Tu dia jadilah. Nak jadi fana sikit. Maka selepas daripada ulul azmi ini ialah Rasul 13 itu ala tafawut, di atas berlebih kurang. Dia Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitab dia yang bercerita tentang Al-Anbiya. Di sana ada satu persoalan yang dikemukakan oleh bukan dalam kitab Rawai'ul Bayan. Kita Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Rawai'ul Bayan, kitab tafsir ayat ahkam. Jadi maknanya isu tentang boleh ke tidak kita tafdilkan sebahagian rasul dengan rasul yang lain. Jadi jawab dia boleh. Kerana memang ada kenyataan dalam Quran sendiri, dalam hadis, bahasanya Nabi ni ada yang lebih, ada kurang sedikit. Begitu. Kalau ulul azmi, Nabi nombor 1, bermakna yang nombor 2 tu tertibnya di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikemukakan isu ini dia kerana dia nak ada dengan nak menyerupai dengan satu lagi dia panggil tafriq. Itu tidak boleh. Tafriq membeza-bezakan Nabi itu tak boleh. Tapi tafdil melebihkan satu Nabi berbanding dengan Nabi yang lain itu boleh. Adapun makna tafriq membeza-bezakan Nabi itu maksud dia ialah beriman dengan sebahagian Rasul dan tidak beriman dengan sebahagiannya, sebagaimana orang Yahudi, sebagaimana orang Nasara. Mereka beriman dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa, tapi dengan Nabi Muhammad SAW mereka tak beriman. Hanya tahu saja kebenarannya. Jadi maknanya tafriq la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak tafriq, membeza-bezakan. Membeza-bezakan itu maksudnya sebahagian Nabi diterima, sebahagian Nabi ditolak, direject, tidak beriman. Itu tafriq. Jadi tafriq itu tidak boleh. Adapun tafdil boleh.
Yang ditafdil ini sebagaimana yang sedang kita baca sekarang inilah. Jadi Nabi Muhammad itu ialah nombor satu. Jadi kalau tidak boleh tafdil, tidak bolehlah dikatakan Nabi Muhammad itu nombor satu. Tu. Dan selepas daripada Nabi Muhammad itu 4 orang lagi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh AS. Jadi kelima-lima ini digelarkan sebagai ulul azmi. Al-azmi yang mempunyai hemah yang tinggi. Mana sanggup menghadapi cabaran, kesusahan. Tidak dipedulikan semua itu kerana nak kepada rizak. Nak kepada natijah yang terbaik. Tu. Jadi Nabi yang ulul azmi. Kemudian selesai 5 Nabi Rasul saat itu. Mari pula 313 di antara khilaf yang ada 314, 15 ada juga yang mengatakan begitu. Jadi pandangan yang dipilih di sini ialah 313. Jadi 313 itu yang 5 orang tu ulul azmi. Bermakna ada 298 lagi yang tidak ulul azmi. Ulul azmi, ulu yang mempunyai al-azmi, makna azam yang sangat tinggi. Nekat. Maka dengan sebab itu orang yang nekat ini dia tidak hirau kepada apapun cabaran. Berat setara mana sekalipun. Dia akan pikul apa dia telah mula masuk kepada medan itu. Kemudian maka segala rasul yang lain daripada mereka itu. Kemudian bagi segala nabi yang bukan rasul. Nabi ini ada yang rasul, nabiun mursal. Nabi yang dilantik jadi rasul dan ada juga yang tidak mursal. Mursal sini makna jadi rasul. Allah Taala yang mengetahui seorang itu layak ke tidak. Jadi kalau para nabi ini mereka ni melakukan amal wahyu yang diterima oleh mereka itu untuk diri mereka sendiri sahaja. Dan itu tidak masuk dalam makna kitmanil ilmi. Menyembunyikan ilmu. Tidak termasuk. Sebab mana yang ilmu Islam sendiri pun kalau ada orang yang tidak memberitahu perkara yang fardu kifayah dan yang sunat-sunat itu tidak masuk dalam jumlah kitmanil ilmi. Cuma orang pendakwah itu makna jangan alpa lah. 313. Kemudian maka segala nabi yang bukan rasul. Yang qaul yang sahih tidak membilangkan banyak mana rasul. Banyak mana nabi. Tapi nabi makna qaul yang sahih dia tidak menhinggakan. Tapi ada qaul yang menhinggakan 124,000. Maka segala nabi yang bukan rasul lebih. Nabi Muhammad ulul azmi dan juga nabi yang tidak jadi rasul serta berlebih kurang martabat mereka itu pada Allah Subhanahu wa taala, berlebih kurang. Tidak bertikah banyak berlebih kurang pangkat mereka itu. Kemudian maka segala kepala-kepala daripada malaikat, makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian 5 orang mencukupkan Nabi Muhammad, kemudian selain daripada mereka itu ialah mereka yang telah ada. Jadi maka segala nabi yang bukan rasul, mereka nabi saja bukan rasul. Jadi di atas kaul sahihnya ialah 298 lah. Sebab tolak 5 daripada 313. Ada tak? Tu nak 313 bukan 303 Bermakna tolak 5 jadi 308 lah. Lain daripada tu. Kemudian nabi banyaklah lain daripada 313. Kemudian segala kepala-kepala daripada malaikat. Jadi ketua daripada malaikat ni ada juga. Kemudian maka segala yang tinggal daripada malaikat. Jadi malaikat, kemarin kita dah sebut bahasanya jumlah dia terlalu ramai, jauh meninggalkan jumlah manusia. Jumlah manusia yang dah start daripada Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi yang bukan rasul serta lebih kurang martabat mereka itu pada Allah Taala.
berlebih kurang martabat mereka di sisi Allah Taala itu. Sebab tidak dinyatakan secara muayyan. Maksudnya selain daripada tadi lah. Ulul azmi itu ada kenyataannya. Jadi selain daripada itu. Nak sebut mana tak habis kita. Kemudian maka segala. Baca tolak. Kemudian maka segala yang tinggal daripada mereka mana teruk tinggal lagi. Pangkat mereka. Kemudian maka segala sahabat bermula dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian maka segala kepala-kepala daripada malaikat ni. Kemudian maka segala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia-manusia yang paling makhluk yang paling mulia. Bermula dengan Nabi Muhammad, kemudian pak orang ulul azmi. Tamam. Kemudian Rasul 313 mana lain daripada 5 orang ni makna 308. Kemudian maknanya apa saja yang jadi mulia yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian maka segala sahabat dan mereka itu berlebih kurang. Pula segala martabat mereka itu pada Allah Ta'ala. Tak sama lah. Setiap Nabi Rasul itu dia ada perkara yang luar biasa berlaku. Tapi boleh jadi macam Nabi dia tidak ada hak dari segi umrahnya. Berapa umrah pula. Berapa? Ingat dah. Kemudian maka segala sahabat bermula dengan Sayyidina Abu Bakar, kemudian 3 lagi mencukupkan Khulafair Rasyidin, kemudian 6 orang lagi mencukupkan Al-Asyarah Al-Mubasyaratu bil Jannah. Fil Jannah mana fid dunya lagi. Bil Jannah fid dunya. 10 orang yang Nabi mengkhabarkan berita gembira secara jumlah. Itu di atas dunia lagi. Masuk syurga. Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah, dan 6 orang lagi. Zubair antaranya. Abdurrahman bin Auf. Jadi ini 10 orang ni, sahabat ni itu adalah yang terbaik. Yang paling afdal selepas daripada malaikat. Dan mereka itu ialah boleh lebih kurang. Pula segala martabat mereka itu pada Allah Ta'ala. Sama dia para sahabat ni. Sahabat ni pun ada 100,000 lebih orang. Ramai. Maka afdal mereka itu ialah Sayyiduna Abu Bakar. Maka Sayyiduna Umar. Maka Sayyiduna Uthman. Maka Sayyiduna Ali. Atas tertib khilafah mereka itu. Jadi khalifah mereka itu. Tertib inilah. Maka 6 orang yang mencukupi 10 orang yang disukakan mereka itu dengan syurga. Al-Asyarah Al-Mubasyarah bil Jannah. 10 orang yang disukakan, dibusyrakan, ditabsyir. Busyra, tabsyir itu makna diberita gembira. Diberikan berita gembira dengan syurga. Dengan syurga. Yang mana Nabi sebut secara jumlah. Kerana ada lagi sahabat-sahabat yang lain yang Nabi sebut tapi secara infiradi. Perorangan. Jadi hak sebut secara jumlah 10 orang ni. Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Uthman fil Jannah. Sampai akhirlah. Sampai dia 6 orang lagi tu. Iaitulah. Dan mereka itu Talhah Ibn Abdullah. Talhah Ibn Abdullah. Dan Zubair Ibn Al-Awwam. Ipar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Abdurrahman bin Auf. Dan Sa'ad ibni Abi Waqqas. Dan Sa'id ibn Zaid. Dan Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Itu cukup. Ni orang saat ni mencukupkan 10. Jadi 4 orang jadi 10.
Kemudian tabi'un artinya segala yang mengikut sahabat ila akhir Allah Subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma shalli wa sallim sayyidil awwalin wal akhirin tasliman katsiran bi rahmat. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inabatal mukhif wa syukra as-sabin wa tabatas. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.